Hello guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Hakim News. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang satu stable, satu tim yang pernah famous sekitar tahun 2002 sehingga tahun 2005, iaitu The Evolution. Nantikan cerita daripada saya selepas ini. Baik, intro. The Evolution mula ditubuhkan sekitar tahun 2002, iaitu pada permulaannya Ric Flair telah join Triple H untuk menubuhkan satu tim pada tahun 2002 di acara Unforgiven. Ric Flair telah membantu Triple H untuk memenangi sebuah perlawanan untuk merebut kejuaraan World Heavyweight Championship, dan Triple H telah memenangi perlawanan tersebut dan Ric Flair telah membantunya. Dan selepas itu mereka telah menubuhkan satu tim yang dipanggil The Evolution. Baik, permulaan untuk tim Evolution iaitu anggota pertamanya ialah Randy Orton dan yang keduanya adalah The Animal Batista. Sekitar tahun 2003, pada awal tahun, The Evolution telah berjaya menaikkan nama tim beliau apabila beliau telah bersemuka dengan nama-nama besar di WWE sekitar itu pada tahun 2003, iaitu bermusuh dengan Scott Hall, telah bermusuh dengan Goldberg, dan pernah juga membelasah Ken, iaitu The Big Red Monster di jenama Raw tersebut. Dan stable mereka ni dikatakan sangat perfect lah pada jenama Raw tersebut, dan di mana Triple H sebagai leader menyebutnya sebagai, gelar dirinya sebagai The Present pada tahun 2003, dan Ric Flair sebagai The Past, iaitu bekas juara dunia sebanyak 16 kali, dan kedua-dua anggotanya ialah The Future, iaitu Randy Orton dan Batista. Baik, pada sekitar tahun 2004, iaitu di acara WrestleMania 20, pasukan Evolution telah berjaya menewaskan The Rock and Mick Foley dan membuktikan mereka adalah stable yang sangat hebat pada era tahun 2004. Baik, mengikut sejarah, The Evolution anggotanya pernah memenangi kejuaraan, iaitu Triple H sebagai World Heavyweight Champion, Randy Orton sebagai Intercontinental Champion, Batista dan Ric Flair sebagai World Tag Team Champion. Dan di acara Armageddon, di acara kemuncak, mereka telah membuktikan The Evolution adalah stable yang paling hebat di jenama Raw tersebut. Baik, pasukan mereka ini dilihat sangat hebat dan sangat padat, dan sehinggalah pada SummerSlam tahun 2004, di mana Randy Orton telah berjaya menewaskan Chris Benoit dan berjaya memenangi World Heavyweight Champion, dan dia merupakan the youngest World Heavyweight Champion ketika itu. Dan semasa mereka meraihkan kemenangan Randy Orton, apabila Triple H, Batista dan Ric Flair naik ke gelanggang dan mereka meraihkan kejayaan tersebut, di mana Triple H telah membelot kepada Randy Orton, dan mereka pun membelasah Randy Orton dengan teruk kerana beliau berkata Randy Orton tidak layak untuk bergelar juara pada usia yang sangat muda. Dan pada acara Unforgiven 2004, Triple H telah bertarung dengan Randy Orton, dan Randy Orton nyaris memenangi perlawanan tersebut, dan Triple H telah dibantu oleh Batista and Ric Flair pada ketika itu, dan Triple H berjaya merampas kejuaraan World Heavyweight Champion tersebut. Sehinggalah pada acara Royal Rumble, dan pada 2005 Batista telah memenangi perlawanan Royal Rumble tersebut, dan beliau bakal mencabar kejuaraan utama pada ketika itu, sama ada beliau mahu memilih World Heavyweight Champion ataupun WWE Champion. Pada asalnya mereka menyangka Batista ingin memilih
jenama SmackDown dan mencabar JBL selaku WWE Champion tersebut. Namun perkiraan Triple H salah dan Triple H terkejut kerana Batista memilih beliau sebagai lawannya di WrestleMania 21. Dan perlawanan mereka pun terjadi di WrestleMania 21 di mana Batista telah memenangi perlawanan tersebut dan membuktikan beliau adalah the future dan era beliau bermula sekitar tahun 2005. Baik, ingin dijadikan cerita pada 2007 telah terjadi Evolution Reunion di acara Raw tersebut dan di mana Batista, Ric Flair dan Triple H telah kembali satu gelanggang dan pada ketika itu Randy Orton selaku WWE Champion di jam nama Raw tersebut tidak mahu reunite bersama pasukan Evolution tersebut. Dan Randy Orton berkata beliau tidak mahu satu gelanggang dengan Triple H kerana feud beliau dengan Triple H terjadi pada ketika itu dan mereka telah bertarung di mana terjadilah The Legacy bertarung dengan The Evolution dan The Evolution berjaya memenangi perlawanan tersebut. Dan selepas itu mereka berpecah dan membawa haluan masing-masing sebagai pengusti solo dan sehinggalah pada 2010 Batista keluar daripada WWE dan teruskan kerjaya di dalam bidang lakonan dan sehinggalah pada 2014 di mana Batista kembali di WWE dan mereka telah bersatu kembali sebagai anggota The Evolution dan berentak bersama stable The Shield. Dan permusuhan mereka berlaku dengan sangat sengit dan sangat dahsyat sebagai Triple H sebagai ketua Evolution tersebut dan kita dapat saksikan stable era tahun 2002 bertemu dengan era 2013-2014 iaitu The Shield. Dan di mana pada acara Extreme Rules The Shield berjaya menumpaskan The Evolution dan pada acara Payback pun The Evolution tewas di tangan The Shield dan The Shield membuktikan beliau adalah stable yang layak digelar sebagai the greatest stable pada ketika itu. Dan sehinggalah Batista pun menyuarakan yang beliau ingin quit daripada WWE dan selepas itu The Evolution sudah berpecah sehinggalah kini dan mungkin beliau tidak akan kembali lagi di WWE sebab beliau sudah mengumumkan persaraannya pada selepas WrestleMania 35 iaitu di mana Batista telah bertarung dengan Triple H dan Triple H telah memenangi perlawanan tersebut dan selepas itu Batista telah mengumumkan yang beliau akan bersara dari dunia gusti buat selama-lamanya. Baik, itu saja information saya tentang stable The Evolution. Andai kata ada silap boleh tinggalkan komen di ruangan bawah. Jangan lupa like, subscribe dan share saya punya YouTube channel. Jumpa lagi di episod akan datang dan Assalamualaikum.